Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah pada malam ini. Kita berharap moga-moga pertemuan ini menjadikan adanya kebaikan, pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah sama-sama kita memperbetulkan setiap daripada kita niat kenapa kita berada pada pertemuan ini. Moga-moga adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat Hardi Suhaimi, Zimahdun, Ana Sukaimi, kemudian Galid Spirit, Siti Mazura, Ida Nur Ida bin Zainuddin, Zakia Muhammad Nin, kemudian Z.A. Hashim, Aminah Hitam dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih kerana bersama. Pada malam ini kita nak sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita telah ubah sedikit waktunya daripada jam 9 pagi kepada perkongsian maghrib. Ini adalah kerana pada sebelah pagi bersempena dengan program khas Ambang Ramadan, kita ada pembacaan kitab Marhaban Ya Ramadan yang telah pun selesai 3 siri setakat daripada ini. Lalu pada malam ini kita nak sambung daripada muka surat 318. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruang komen muka surat 318, riwayat yang ke-397. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan muka surat 318, riwayat yang ke-397 daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang menceritakan bab tentang kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Bazid Aziz, Wan Ruhaiza, Intan Sumayyah, Aisyah Uthman, Leila Ali, Elvira dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk jemput dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kerana bahasa Arabnya panjang, kita akan baca terus daripada terjemahan. Haddathana Qutaibah Nasr bin Ali Al-Jahdami, Haddathana Abdullah bin Daud, Haddathana Salamah bin Nubayt, Ukhbirna daripada Nu'aim bin Abi Hind, daripada Nu'aib bin Syarid, daripada Salim bin Ubaid, yang mana beliau merupakan salah seorang daripada Ashabus Suffah. Maka kata beliau, kata perawi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata perawi, ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jatuh pingsan ketika mana sakit. Para ulama hadis bersepakat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh untuk pingsan. Bahawa Nabi SAW boleh untuk pingsan. Cumanya pada sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang sikap gila ataupun majnun tidak mungkin ada. Mustahil pada waktu itu untuk para nabi memiliki sikap junun ataupun gila.
Namun ighma boleh, pengsan boleh. Namun Imam Ghazali rahimahullah dan juga Bulqini rahimahullah menegaskan bahawa pengsan itu tidaklah lama. Kenapakah baginda Nabi SAW pingsan? Kata Imam Bajuri rahimahullah, li syiddati ma hasala lahu min ad-du'uf, disebabkan pada waktu itu Nabi SAW tersangat-sangat lemah disebabkan kesakitan yang Nabi SAW hadapi. Lalu ini berlaku mengikut dalam sebahagian para ulama sirah. Contohnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang kita baca, Nabi SAW pingsan ini adalah ketika mana nak bangun untuk solat isyak pada Khamis malam Jumaat beberapa hari sebelum baginda Nabi SAW wafat. Maka Nabi SAW pingsan. Kemudian baginda Nabi SAW sedar. Maka baginda Nabi SAW bersabda, sudahkah masuk waktu solat? Kerana sepatutnya Nabi menjadi imam. Ini berlaku pada solat isyak. Maghrib yang sebelum daripada itu Nabi masih menjadi imam. Bahkan Nabi SAW membaca surah Wal Mursalati Urfa seperti mana yang ada pada sebahagian riwayat yang lain. Lalu Nabi SAW baca Wal Mursalati Urfa, namun ketika mana selesai maghrib, Nabi balik ke rumah dan disitulah Nabi SAW pingsan ketika mana pada waktu itu nak masuknya waktu isyak. Maka mereka menjawab, ya. Baginda Nabi SAW bersabda, perintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma untuk salat menjadi imam untuk orang ramai. Ataupun perawi ragu, beliau berkata bersama orang ramai. Maka pada waktu itu Nabi SAW perintahkan Bilal dan untuk azan, dan Abu Bakar pada waktu itu untuk menjadi imam. Setengah menyebut maksud azan di sini adalah iqamah sebab telah masuk waktu. Maka maksud daripada azan ini adalah iqamah. Perintahkan Bilal untuk iqamah dan Abu Bakar pada waktu itu untuk menjadi imam. Pada awalnya Nabi SAW cuba untuk bangun. Sebab itu kita akan nampak beberapa kali Nabi pingsan. Lalu Nabi SAW cuba untuk bangun, pingsan. Nabi cuba lagi untuk ambil wuduk, bangun. Namun Nabi SAW pingsan. Maka pada waktu itu, para sahabat masih lagi tunggu Nabi SAW. Sebab ini adalah solat yang pertama di mana Nabi SAW tak menjadi imam. Ini yang pertama. Sebelum ini walaupun dipapah, Nabi masih menjadi imam. Sebelum ini walaupun pada waktu itu tidak larat, Nabi SAW masih lagi menjadi imam. Maka ketika mana Nabi pingsan, para sahabat masih lagi tunggu. Berharapkan Nabi bila sedar, Nabi SAW boleh untuk mengimamkan mereka. Maka pada waktu itu Sayyidina Salim radhiyallahu ta'ala berkata, setelah itu baginda jatuh pingsan lagi untuk kali kedua. Nabi pingsan balik. Kemudian baginda Nabi SAW sedar. Maka Nabi bertanya lagi, sudahkah masuk waktu solat? Mereka menjawab, ya. Maka baginda ulang lagi untuk kali kedua. Muru Bilalan, perintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan ataupun iqamah, dan perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk solat bersama orang ramai menjadi imam. Muka surat 319. Maka pada perenggan seterusnya, bila pada waktu itu Aisyah dengar Nabi bertegas nak ayah dia menjadi imam, maka dia risau sebab inilah kali pertama yang bukan Nabi menjadi imam. Selama hayat Nabi SAW, Nabi adalah imam kecuali ketika mana Nabi SAW musafir, Nabi SAW lantik orang lain, dan pernah satu ketika Abdul Rahman bin Auf menjadi imam kepada Nabi SAW dalam musafir kerana Nabi pergi buang air, Nabi hajat, dan pada waktu itu Nabi terlewat, Abdul Rahman bin Auf menjadi imam. Namun, sebenarnya selagi mana Nabi SAW hidup sebelum itu, tidak pernah ada yang menjadi imam. Maka Aisyah khawatir, kalaulah ayah dia menjadi imam, manusia pada waktu itu akan menganggap ayahnya adalah sebagai seorang yang tidak layak, ataupun manusia akan bersangka buruk dengan ayahnya sebab manusia dah biasa pada waktu itu dengan Nabi SAW.
Maka ketika mana Aisyah mendengar Nabi SAW berkali-kali sebut nama ayahnya, berkata Sayyidatina Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku merupakan seseorang yang sangat sensitif." Apakah maksud sensitif? Aisyah terangkan, apabila beliau berdiri di tempat itu, di tempat imam, beliau akan mudah menangis dan tidak mampu untuk meneruskan solat. Maka pada waktu itu, Aisyah bagi pandangan kepada Nabi, "Kalau boleh, wahai Rasulullah, Tuan perintahkanlah orang lain untuk menjadi imam, bukan ayahku." Lalu dia beri alasan begitu. Ayah dia kuat menangis. Ayah dia sensitif, senang menangis ketika mana solat. Pada waktu itu sukar untuk jemaah mendengar bacaan dan sebagainya. Namun hakikatnya, pada waktu itu Aisyah sebenarnya tak nak orang pada waktu itu menganggap bahawa ayahnya tidak layak ataupun tidak sesuai untuk menggantikan Nabi SAW. Bila Aisyah kata begitu, Sayyidina Salim berkata perawi, setelah itu baginda Nabi SAW pingsan lagi untuk kali ketiga. Kita boleh lihat betapa dahsyatnya kesakitan Nabi SAW. Maka Nabi pingsan lagi kali ketiga. Kemudian ketika mana baginda sedar, baginda Nabi SAW bersabda, "Muru Bilalan falyu'azzin bin nas." Perintahkan kepada Bilal untuk melaungkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk solat bersama sebagai imam bersama orang ramai. Kemudian Nabi SAW tegur secara umum. Namun Nabi SAW sebenarnya sedang menegur Aisyah, yang mana sabda Nabi SAW, "Inna kunna, sesungguhnya kamu pada waktu itu wahai wanita, fa inna kunna sawahib atau sawahibatu Yusuf." Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian para wanita seperti mana wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Sawahibatu Yusuf, seperti mana wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Lalu sahabat itu tukar kepada wanita, kerana terjemahannya adalah sawahibat. Sahabat maksudnya adalah wanita-wanita. Sesungguhnya kamu adalah umpama wanita-wanita zaman Nabi Yusuf. Yang dalam kurungan itu gariskan dahulu bawahnya. Apakah maksud daripada perumpamaan yang Rasulullah berikan, yang mana pada waktu itu kamu adalah pada waktu itu seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf? Kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana wanita pada zaman Nabi Yusuf, iaitu Zulaikha, ketika mana dia telah dikecam, ketika mana pada waktu itu dia telah diperkatakan yang dia menyukai hambanya sendiri, dia menyukai orang suruhan dia sendiri, Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf berada di rumah dia, pada waktu itu menjadi pembantu di rumah dia. Maka semua pada waktu itu wanita-wanita Mesir mengecam dia, kerana dia seorang yang berada, seorang yang pada waktu itu berkedudukan, tetapi jatuh cinta dan suka kepada orang suruhan dia. Maka pada waktu itu Zulaikha telah mengumpulkan wanita-wanita untuk pada waktu itu menzahirkan yang dia menghormati mereka. Lalu dia buat jamuan, diberikan kepada setiap mereka buah dan juga pisau. Kemudian pada waktu itu dia suruh Nabi Yusuf untuk keluar. Maka ketika mana sedang memotong buah, wanita-wanita bangsawan Mesir kerana terasyik dengan keindahan Nabi Yusuf, maka pada waktu itu mereka melukakan tangan mereka. Lalu di sini Nabi memberi perumpamaan seperti wanita-wanita zaman Nabi Yusuf, iaitu Zulaikha, yang mana beliau zahirkan, yang beliau menghormati pada waktu itu wanita-wanita Mesir, yang berkata buruk tentangnya. Namun secara hakikat dia menyembunyikan kepada mereka pengajaran, inilah dia Yusuf yang kamu cela dan kecam aku. Kamu tidak boleh menahan seketika kecantikan wajahnya, bagaimana aku yang hidup bersama dengannya di dalam rumah yang sama. Lalu maksud daripada perumpamaan itu adalah Aisyah. Aisyah dizahirkan kepada Nabi SAW yang Abu Bakar ayahnya begini-begini, sedang menangis, nanti orang susah nak dengar bacaan. Tetapi hakikatnya yang beliau sembunyikan adalah dia risau orang akan bertanggapan yang tidak baik kepada ayahnya ketika mana menggantikan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apa kata Imam Bajuri menyebut di sini, maka apakah persamaan dia? Persamaan di antara Aisyah dengan Zulaikha adalah pada waktu itu li'an Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, persamaannya adalah mereka menyembunyikan lain dan pada waktu itu cuba untuk menzahirkan lain. Aisyah menzahirkan lain, ayahnya begini-begini, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan lain. Sama seperti mana wanita zaman Nabi Yusuf, dia sembunyikan lain, nak memberi pengajaran pada wanita-wanita bangsawan Mesir, tetapi dia zahirkan lain. Dia ajak mereka datang rumah, dia pada waktu itu muliakan sebagai tetamu, maka Nabi SAW tegur Aisyah pada waktu itu, walaupun Nabi tidak menyebut namanya secara terbuka. Kata Sayyidina Salim radhiyallahu ta'ala anhu, lalu kemudian Bilal diperintahkan, lalu beliau azan dan iqamah, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan, lalu beliau salat sebagai imam bersama dengan orang ramai. Setelah itu baginda Nabi SAW didapati agak berkurang kesakitan baginda. Maka Nabi SAW wajada khifah, Nabi merasa sedikit kekurangan. Maka Nabi SAW bersabda, carikan untukku seseorang yang boleh aku bersandar ataupun dipapah aku. Maka pada waktu itu datanglah Sayyidatina Barirah. Siapakah Sayyidatina Barirah? Sayyidatina Barirah radhiyallahu ta'ala anha pada waktu itu adalah maulatu Aisyah, hamba perempuan Aisyah, Barirah binti Safwan radhiyallahu ta'ala anha. Maka pada waktu itu hamba perempuan Nabi dan Aisyah, dia telah papah Nabi SAW. Kemudian datang lagi seorang. Siapakah seorang? Iaitu seorang lelaki. Siapakah nama beliau? Maka kata Imam Bajuri, ja'a fi riwayah, datang pada sebahagian riwayat, nama lelaki itu, nama dia adalah Nubah, nun waw ba dengan ta marbutah, N-U-B-A-H, Nubah. Siapakah Nubah? Beliau adalah seorang hamba. Lalu pada waktu itu Barirah memapah Nabi bersama dengan Nubah, seorang lagi hamba yang lain. Maka di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, bagaimanakah riwayat ini jika dibandingkan dengan riwayat lain? Kerana ada riwayat mengatakan, contohnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang memapah Nabi SAW adalah pakcik Nabi Abbas dan juga Ali. Itu ada riwayat dalam Bukhari, Abbas dengan Ali. Di sini Barirah dengan Nubah. Yang ketiga, ada yang mengatakan yang memapah Nabi adalah Abbas dan anaknya Fadal bin Abbas. Itu riwayat yang ketiga. Ada juga riwayat yang keempat, yang memapah Nabi SAW adalah Abbas dan pada waktu itu Usamah bin Zaid, orang yang dicintai oleh Nabi. Riwayat yang keempat. Kemudian dalam riwayat Ad-Daruqutni, riwayat yang kelima, yang pernah memapah Nabi pada waktu sakit, Usamah bin Zaid dan Fadal bin Abbas. Lalu ada begitu banyak riwayat. Persoalannya, siapakah yang memapah Nabi? Kata Imam Bajuri, tidak ada sebarang keraguan. Semua riwayat itu adalah benar, mungkin menunjukkan kepada waktu yang berbeza, keadaan yang berbeza, kerana Nabi SAW dipapah daripada Khamis malam Jumaat, bahkan sebelum itu lagi, sehinggalah pada hari Ahad, ketika mana kewafatan baginda Nabi SAW. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedua-dua ini memapah Nabi. Lalu baginda Nabi SAW menyandar ataupun baginda dipapah ke atas kedua-dua hamba tersebut. Ketika mana waktu itu Abu Bakar sedang jadi imam. Cumanya kata Imam Bajuri, ini bukanlah solat yang sama yang Nabi suruh Abu Bakar jadi imam, iaitu adalah solat Isyak Khamis malam Jumaat. Ini adalah solat yang lain, yang mana ada yang mengatakan pada hari Sabtu, ada yang mengatakan pada hari Ahad. Sebab Abu Bakar menjadi imam ketika mana Nabi SAW sakit sebanyak 17 waktu solat. Maka pada waktu itu, ketika mana Abu Bakar sedang menjadi imam pada salah satu daripada waktu solat,
Maka pada waktu itu Nabi SAW keluar. Nabi SAW keluar, dipapah oleh dua orang hamba. Abu Bakar perasan sebab Nabi SAW berjalan pada waktu itu di antara rumah Nabi dan tempat salat tidaklah jauh. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat baginda Nabi SAW keluar dalam keadaan dipapah. Maka beliau mengundurkan diri. Dia undurkan diri ke belakang sebab dia nak beri ruang kepada baginda Nabi SAW. Dia nak bagi ruang kepada baginda Nabi SAW pada waktu itu untuk menjadi imam. Maka baginda Nabi SAW mengisyaratkan supaya Abu Bakar tetap di tempat imam, teruskan salat sebagai imam sehinggalah Abu Bakar selesai. Namun di sini dalam riwayat yang lain kita nampak sebenarnya tidak begitu. Abu Bakar pada waktu itu dia ke belakang sedikit. Lalu apakah pula riwayat ini? Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maksud daripada sebahagian riwayat yang mana Abu Bakar undur ke belakang dengan riwayat yang kita sedang baca ini menunjukkan Abu Bakar tetap berada di tempat imam. Maka bagaimanakah pada waktu itu untuk gabungkan kedua-dua riwayat? Maka riwayat ini digabungkan kerana dalam riwayat yang lain jelas bahawa contohnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pada waktu itu Abu Bakar menjadi makmum, Nabi SAW menjadi imam. Maksud daripada nak digabungkan riwayat Abu Bakar kekal di tempat imam dengan pada waktu itu Nabi yang menjadi imam. Cara untuk menggabungkannya, kata Imam Bajuri rahimahullah, wa zahiru dhalik annahu sallallahu alaihi wasallam iqtada bi Abi Bakar wa qad sarraha bihi ba'd riwayat, lakin alladhi fi riwayat asy-syaikhain kana Abu Bakar yusalli qa'iman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan, yaqtadi Abu Bakar bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah gabungan antara semua riwayat? Sebenarnya Nabi SAW solat di sebelah Abu Bakar dalam keadaan duduk. Dan siapakah imam? Adakah Abu Bakar ataupun Nabi? Yang imamnya adalah Nabi. Lalu Nabi SAW solat dalam keadaan duduk seperti mana riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi menjadi imam. Abu Bakar pada waktu itu menjadi makmum. Dan dalam masa yang sama, kerana Nabi tak boleh bersuara kuat, Nabi sudah lemah, maka Abu Bakar pada waktu itu menjadi mukabbir, menjadi muballighus saut, menyampaikan suara pada para sahabat. Lalu Nabi sebut Allahu Akbar dengan perlahan. Abu Bakar kuatkan suara seperti mana yang kita nampak di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan sebagainya, ada yang menyampaikan suara imam. Maka itu adalah pada waktu itu cara untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Dan perbuatan Nabi menjadi imam dalam keadaan duduk dan makmum dalam keadaan berdiri menjadi dalil yang kuat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i bahawa daripada sudut permasalahan fiqh, imam boleh duduk dan makmum boleh berdiri. Lalu kadang-kadang timbul soalan, boleh ke imam tu uzur dia duduk, makmum berdiri? Kena makmum duduk bersama dengan imam? Takkanlah makmum nak lebih daripada imam? Imam Syafi'i mengambil dalil daripada beberapa hari sebelum Nabi wafat, yang mana Nabi solat duduk sebagai imam dan para sahabat pada waktu itu kekal berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk memperbanyakkan selawat ketika mana membaca tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga tag rakan-rakan yang lain. Kata perawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata perawi Salim bin Ubaid, setelah itu baginda Nabi SAW wafat. Berkata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak mahu mendengar seseorang yang menyebut bahawa baginda Nabi SAW telah wafat, melain akan aku pukul beliau dengan pedang ini. Maka kenapakah Umar bersikap begini? Kenapakah pada waktu itu dia tidak boleh menerima kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Maka kata Imam Bajuri, kerana pada waktu itu, kerana cintanya Umar kepada Nabi, pada waktu itu Umar menyangka yang Nabi belum wafat. Bukanlah dia tidak menerima kewafatan Nabi. Dia pada waktu itu menyangka Nabi SAW, dan dia memang hati dia nak begitu kerana kecintaan yang melampau pada Nabi SAW. Pada waktu itu beliau menyangka dhannahu adama mautih, yang Nabi belum wafat. Dan apa yang berlaku kepada Nabi adalah pingsan, seperti mana beberapa hari sebelum itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan. Sebab itulah dalam sebahagian riwayat yang lain, Umar bin Khattab pernah berkata, wallahi la arju an ya'isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqta'a aidiya rijal wa arjula hatta yuqta'a aidiya rijal wa arjulahum minal munafikin. Maka pada waktu itu Umar berharap yang Nabi SAW masih hidup. Lalu dia cuba pujuk hati dia yang Nabi pingsan, dan dia menyangka Nabi SAW pingsan. Sebab itu bila ada orang mengatakan Nabi wafat, dia menyangka orang itu adalah golongan munafik yang pada waktu itu nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kata-kata Umar. Maka pada waktu itu Salim berkata, orang ramai ketika itu ummiyin. Apakah maksud ummiyin? Diletakkan di dalam kurungan. Maksud daripada ummiyin adalah tidak mengetahui keadaan, kerana belum pernah berhadapan dengan kematian Nabi SAW sebelum itu. Para sahabat berada dalam keadaan kebingungan. Para sahabat berada dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Di mana selalunya Nabi yang membimbing sallallahu alaihi wasallam. Tiada pada mereka Nabi sebelum itu. Nabi tidak pernah berlaku, Nabi SAW tiada bersama mereka sebelum itu. Maka pada waktu itu para sahabat berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Bakar. Kenapakah disebutkan Abu Bakar? Padahal dalam riwayat menyebut sahabat. Kata Imam Bajuri, bila-bila dalam riwayat pada zaman itu para sahabat menyebut sahabat, maksudnya hanyalah Abu Bakar, kerana beliau adalah orang yang lebih dekat dengan Nabi. Di manakah Abu Bakar pada waktu itu? Bila kita baca dalam riwayat yang lain, sebenarnya pada waktu itu Abu Bakar berada di surau yang berhampiran dengan qaryah dia. Pada waktu itu dia tinggal di rumah dia yang berada di dataran tinggi, iaitu di Sinunha. Abu Bakar berada di Sunah pada waktu itu. Dengan izin Nabi SAW, dia minta izin, dia balik kepada rumah keluarga dia. Dia ada rumah di situ. Lalu dia menetap di situ. Dia minta izin dengan Nabi SAW pada hari Isnin itu, selepas daripada solat fardu subuh. Subuh tu dia menjadi imam. Kemudian dia balik ke rumah dia, dan pada waktu itu dia berada di masjid ataupun di tempat solat di kampungnya yang bernama Sunah, iaitu di dataran tinggi Madinah. Maka mereka berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, dan panggillah dia. Kemudian Salim bin Ubaid mendatangi Sayyidina Abu Bakar yang berada di dalam masjid. Bukannya Masjid Nabawi yang dimaksudkan di sini, tetapi masjid yang berada di qaryah, yang berada di kampung Abu Bakar di Sunnah, kerana pada waktu itu Abu Bakar sedang beriktikaf, sedang berada di masjid itu. Aku mendatangi beliau sambil menangis kebingungan, sebab Nabi dah wafat. Maka Salim bin Ubaid datang jumpa dengan Abu Bakar dalam keadaan menangis. Maka pada waktu itu Abu Bakar tahu. Bahkan Abu Bakar tahu Nabi wafat beberapa hari sebelum Nabi wafat. Ketika mana Nabi bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang telah diberi pilihan oleh Allah untuk berada di dunia ataupun kembali pada apa yang ada di sisinya, dan hamba itu telah membuat pilihan untuk memilih apa yang ada di sisi Allah. Pada waktu itu Abu Bakar dah menangis. Abu Bakar telah menangis pada waktu itu. Sebab itu kata Imam Bajuri, Abu Bakar balik ke dataran tinggi Madinah yang merupakan tempat tinggalnya, kerana telah minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pada waktu itu, kata Imam Bajuri, jarak di antara Sunnah Sinunha dengan Madinah, dengan Masjid Nabawi adalah lebih kurang 1 mil, kata Imam Bajuri. Pada waktu itu adalah Abu Bakar, pada waktu itu dia sedang beriktikaf, sedang beribadah di masjidnya.
ketika mana Abu Bakar melihat sahabat Nabi Salim bin Ubaid menangis. Maka kata penulis buku, kata perawi, setelah beliau melihatku, kata Salim bin Ubaid, Abu Bakar terus bertanya, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Aku menjawab, sesungguhnya Sayyidina Umar berkata, aku tidak mahu mendengar seseorang yang menyebut bahawa baginda Nabi telah wafat, melainkan akan kupukul dia dengan pedang ini. Maka Salim bin Ubaid pada waktu itu menceritakan tentang keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau berkata kepadaku, pergilah. Kemudian aku pergi bersama dengan beliau. Abu Bakar terus datang kepada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sampai, orang ramai telah masuk ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu rumah Nabi mula sesak, adanya para sahabat dan sebagainya. Maka pada waktu itu Abu Bakar berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afriju, berilah ruang, jalan untukku. Maka pada waktu itu para sahabat memberikan ruang. Kemudian mereka memberikan ruang untuk Abu Bakar sehingga beliau memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyentuhnya. Kita telah baca pada beberapa riwayat yang sebelum ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita telah baca pada beberapa riwayat sebelum ini. Pada riwayat 391 dan riwayat 392 bagaimana Abu Bakar datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau cium di antara kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu beliau memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana dia melihat Nabi SAW, mencium Nabi SAW, maka pada waktu itu Abu Bakar membaca firman Allah yang ada dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Maka bila para sahabat mendengar Abu Bakar mengungkapkan ayat tersebut, maka para sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, iaitu Abu Bakar, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat? Maka Abu Bakar menjawab, ya, Nabi SAW telah wafat. Tenangnya Abu Bakar kerana beberapa hari sebelum Nabi wafat dia telah mengalami kesedihan. Sedihnya Abu Bakar adalah sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah para sahabat ketahui bahawa benarlah apa yang Abu Bakar katakan dan mereka membenarkan apa yang berlaku. Maka mereka bertanya kepada Abu Bakar, wahai sahabat Rasulullah, iaitu Abu Bakar, adakah disolatkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka adakah Nabi ini jenazah baginda kena solat kerana baginda adalah Nabi? Maka pada waktu itu Abu Bakar menjawab, ya. Mereka bertanya, bagaimanakah kita nak mensolatkan jenazah Nabi? Maka beliau menjawab, masuklah sekumpulan demi sekumpulan. Masuklah pada waktu itu kelompok demi kelompok. Lalu jenazah Nabi tak dikeluarkan daripada rumah tersebut. Jenazah Nabi tidak dikeluarkan daripada rumah tersebut, akan tetapi dibiarkan di tempat kewafatan baginda. Maka Abu Bakar berkata, masuklah sekumpulan demi sekumpulan. Lalu pada waktu itu mereka bertakbir, berselawat dan berdoa selepas daripada solat jenazah. Kemudian mereka keluar. Kemudian masuk lagi kumpulan yang seterusnya sehingga semua orang sudah masuk. Maka sebab itulah kita nampak pada waktu itu peringkat demi peringkat jenazah Nabi SAW disolatkan. Kita akan berhenti di sini kerana telah masuknya waktu azan. Moga-moga bermanfaat. InsyaAllah kita akan cuba sambung pada pertemuan yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita apa yang baik daripada Allah. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.